الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله والعلم والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. قال المصنف رحمه الله, dan setengah daripada sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan kita ialah sifat ilmu. Tu maksud dia. Wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Baik, artinya, dan yang ketiga daripada sifat ma'ani itu ialah ilmu. Seterusnya sifat ma'ani yang ketiga. Yang pertama qudrat, yang kedua ialah iradat, dan sifat ma'ani yang ketiga ialah ilmu. Baik. Jadi setengah daripada sifat-sifat yang mesti tentu sungguh ada pada zat Allah ialah sifat ilmu. Artinya, arti ilmu ialah mengetahui yang ta'alluq ia dengan sekalian wajibat dan sekalian jaizat dan sekalian mustahilat. Arti ilmu
Ilmu ni artinya ialah mengetahui. Jadi maksud mengetahui itu yakni pengetahui. Kalau kita nak cerita tentang ta'alluq, kita terjemahkan ilmu dengan artinya mengetahui. Kalau kita nak terjemahkan ilmu dengan nama bagi sifat Allah, kita terjemahkan dengan artinya pengetahui. Situ je. Ada yang kita panggil maknal masdari, ada yang kita panggil makna ismi. Kalau kita kata mengetahui, kita ulang lagi, artinya itu ialah ta'alluq. Itu ialah kerja sifat ilmu. Kalau kita nak terjemahkan kepada nama bagi satu sifat Allah, yang pengakuan yang hati kita mengaku. Apa hati kita mengaku? Yang mengaku oleh hati kita akan tentu sungguh sifat ini ada sungguh, tentu sungguh pada zat Allah. Dalam bahasa Arabnya ialah ilmu. Nama sifat yang kita i'tiqadkan tadi. Terjemahnya pengetahui. Gitulah. Samalah macam sifat-sifat yang lain lah juga huraian dia. Penjelasan dia seperti kita belajar pada sifat-sifat Allah yang lain juga. Ada beza di antara nama bagi sifat Allah dan juga ta'alluq bagi sifat Allah. Kita bezakan dengan pengetahui dengan mengetahui, supaya kita tak keliru. Kalau kata sifat, pengetahui. Kalau kata ta'alluq, kita kata mengetahui. Situ baru senang. Baru mudah kita nak reti, kita nak faham perbezaan di antara nama bagi sifat Allah dengan ta'alluq bagi sifat Allah. Baik. Jadi makna ilmu ni ialah mengetahui, yakni pengetahui. I'tiqadlah. Hak kita duk mengaji tu. Selain daripada kita kena mengetahui tentang sifat Allah, kita mesti apa? Mesti i'tiqadkan dalam hati kita. Sifat yang wajib kita isbatkan dalam hati kita. Apa yang hati kita kata? Hati kita kata ya, tentu sungguh adanya sifat ilmu pada zat Allah. Itulah kita i'tiqad. Baru ada i'tiqad. Kalau kita tahu saja sifat ilmu Allah, tetapi kita tidak i'tiqadkan di dalam hati, tak jadi juga. Kita cuma tahu saja, tapi kita tak pernah mengaku pun Allah tu bersifat dengan ilmu. Itu masalah dia tu. Kalau kita tidak isbatkan dalam hati kita. Baik. Sifat pengetahui ini yang ta'alluq ia ilmu ataupun mengetahui tak sah ni. Ingatlah makna ta'alluq tu apa dia?
bahasa mudahnya kita terjemahkan dengan reti dia kerja. Bekerja. Kan? Apa pekerjaan yang dia buat? Apa yang dia kerjakan? Jadi sifat Allah, sifat ilmu Allah ni ialah bertakluk ia dengan sekalian wajibati, dengan sekalian perkara-perkara yang wajib. Itulah maksud dia. Jadi perkara yang wajib ni terkena kepada zat Allah dan juga sifat Allah. Itu wajibal wujud. Hak kita mengaji minggu sudah. Kan? Hak tentu ada. Mesti sungguh, tentu sungguh. Tak terima balik tak ada. Itu yang kata wajib lah. Baik. Kemudian ta'alluq sifat ilmu Allah yang kedua. Dan sekalian jaizat, dan juga sekalian perkara yang harus, sekalian perkara yang harus ada, yang kita tertuju kepada kita al-mumkinat ni. Yang kita duk sebut sekalian yang harus ada ni kita ni lah. Maka Allah Ta'ala mengetahui akan kita sekalian makhluk, sekalian mungkin, sekalian perkara yang harus ada, harus tak ada ni. Tu nanti di bawah tu dia akan hurai lagi. Dia akan cerita lagi apa maksud, apa makna dia tu. Baik, kemudiannya lagi, dan yang ketiga, dan sekalian mustahilat, dan sekalian perkara yang mustahil ada pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu tidak adanya syarik, tidak adanya Tuhan yang selain daripada dia. Tu makna Allah Ta'ala tahu tu. Kan? Berkaitan tentang mustahil ni. Kan? Maksud dia Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya syirik baginya ataupun Tuhan yang selain daripadanya itu ialah tak ada. Tuhan tahu benda tu, perkara tersebut tu maklumat dia. Tu maklumnya, tu perkara yang diketahui oleh Allah. Tiga benda. Nantilah dia akan cerita, dia akan hurai lagi lah panjang lebarnya sat lagi. Baik. Dan makna habis tang tu. Dan makna ilmu itu, ni baru nak terang. Tak sah ni terjemahan yang dalam bahasa Arab hak matan tu. Ni baru nak nyatakan maksud dia. Dan bermula makna ilmu itu, maksud dia. Makna ni erti dia maksud. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan sifat ilmu Allah, ataupun sifat pengetahui Allah, makna dia iaitu ilmu ni. Yang kata sifat ilmu Allah ni ialah sifat. Apabila sebut sifat, kita retilah yang berdiri, yang ada pada zat Allah, yang tak bercerai tanggai daripada zat Allah.
dan salah satu daripada sifat-sifat Allah ialah ilmu. Wajib atas kita orang mukallaf kena mengaku dalam hati kita bahwasanya Allah bersifat dengan ilmu. Ingat tu, kena mengaku dalam hati. Sebab kita dah sebut selalulah, selain dari kita tahu serta dengan kita tahu sifat-sifat Allah itu, kita kena isbatkan, kita kena mengaku dalam hati. Mesti ada pengakuan hati. Hati kena setuju, kena i'tiqadkan, kena isbatkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah ini. Kalau tak mengaku, tak beriman lagi. Kalau tak mengaku akan sifat Allah, bermaksud kita tidak beriman lagi dengan Allah. Tak beriman, tak mengaku, tak membenarkan sifat ilmu, contohnya pada zat Allah. Kalau kita hanya tak pergi mengaku dalam hati, jangan pergi lupa hak tu pula. Baik, yang mana sifat ilmu ni, atau dalam bahasa terjemahnya pengetahui, nama bagi sifat Allah yang menyatakan dengan dia sekalian maklum. Ini yang kita panggil takluk. Apabila sebut yang menyata tu kerja dia. Dalam bahasa Arab dipanggil inkisyafun. Maksud menyata ni. Kalau dalam bahasa Arabnya dia panggil inkisyaf. Yakni ta'alluq sifat ilmu Allah dipanggil nama dia ta'alluq inkishaf. Apa nak hurai arti inkishaf tu? Apa nak cerita apa pula makna inkishaf? Inkishaf ni yang menyatakan. Maksud yang menyatakan ni kita terjemah macam ni, yang nyata. Reti yang menyata ni kita buat maksud macam ni, yakni yang nyata ataupun yang terang. Nyata ni maksud apa? Nyata ataupun terang ni maksudnya apa? Zahirnya sesuatu itu di sisi Allah dengan tidak tersembunyi satu pun. Tu makna nyata, terang, jelas tu. Atau inkishaf. Kan? Contohnya diri kita. Katalah kita ni al-jaizat. Sekalian yang ada pada kita ni, zahir kita ke, batin kita ke, luaran kita ke, dalaman kita ke. Contoh dalaman kita tu hati kita. Kan? Apa yang duk terlintas dalam hati kita contohnya. Nyata perkara tersebut di sisi Allah, ataupun terang perkara tersebut di sisi Allah. Atau makna apa lagi? Maknanya zahir perkara-perkara tersebut di sisi Allah. Makna apa lagi? Tidak tersembunyi walau satu pun dari pengetahuan Allah. Itu maksud yang menyata. Yang menyata atau yang nyata. Contohlah benda hak ada terlintas dalam hati kita ni kan banyak. Ada satu perkara yang duk terlintas dalam hati kita yang Allah Ta'ala tak tahu. Tu maksud dia. Yang tidak diketahui oleh Allah
orang tanya kita. Kan? Maka jawabnya dak dan tidak, mustahil. Atau kita mustahil tu. Dan bahkan meliputi semua apa yang dipanggil mungkin ni. Katalah tadi dalam hati kita tu mungkin lah tu. Semua yang duk ada, hak duk terlintas dalam hati kita tu diliputi oleh pengetahuan Allah. Ilmu Allah meliputi sekalian perkara. Tu maksud menyata. Orang mungkin tak tahu, malaikat pun tak tahu hak kita duk kata dalam hati kita tu apa dia. Kan? Tapi Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tu maksud dia. Ni tu kerja, orang kerja ataupun takluk, tu mana inkishaf ataupun kasyaf tu lah. Kan? Terbuka, jelas, terang. Tak ada terdinding, tak ada terhijab, tak ada tersembunyi pun, walau satu pun daripada ilmu Allah. Sama ada secara ijmal, secara kasar, ataupun secara tafsil, secara satu persatu, semuanya diketahui oleh Allah, terang, jelas, nyata. Tu mana yang menyata. Baik, ni i'tiqad hati kita ni. Jangan kok kita kata ada juga perkara hak Tuhan tak tahu. Jangan duk kata lagu itulah. Semua perkara ni Allah Taala tahu lah. Baik. Lepas tu yang menyatakan tadi dengan dia, ingatlah. Yang menyata tu kita buh makna yang nyata, yang terang, yang jelas. Baru senang sikit nak faham maksud dia. Yang nyatalah dengan dia, yakni dengan sifat tadi. Dengan dia, yakni dengan sifat ilmu tu. Yang terang, yang nyatalah. Dengan dia, dengan sifat ilmu tak sah ni, nyata apa? Oleh sekalian maklum. Oleh sekalian maklum, ataupun kita bubuh juga maklumat. Maklumat ni maknanya perkara yang diketahui oleh Allah. Tu maksudnya maklum. Maklum ni maksud dia begini, perkara yang diketahui oleh Allah. Jadi perkara yang diketahui oleh Allah tadi kita sebut dah ada 3 perkara. Yang pertama, perkara yang wajib. Yang kedua, perkara yang harus tadi ni. Dan yang ketiga, perkara yang mustahil. Itulah maksudnya maklum. Jadi perkara yang ditakluki atau yang diketahui oleh Allah tu apa dia? Yang pertamanya ialah perkara-perkara yang wajib. Yang kedua, perkara yang jaizat tadi tu, yang harus ada, harus tak ada tu. Dan yang ketiga, perkara yang mustahil. Jadi ketiga-tiga perkara ini dipanggil maklum. Ni reti maksud maklum ni. Lagi duk tak reti pula maklum ni apa benda pula. Jadi perkara yang wajib diketahui oleh Allah Ta'ala dengan jelas, dengan nyata, dengan terang, tidak tersembunyi walau satu sekalipun daripada ilmu Allah. Tu maksud dia. Kemudian yang kedua al-jaizat, maklum. Yang kedua al-jaizat.
Allah Ta'ala mengetahui kita ni sekalian mungkinat ini satu persatu dengan jelas, dengan terang, tak ada terdinding, tidak terhijab, tak terkecuali kot ada mana satu ke yang Tuhan tak tahu kan. Dan seperti kata Mu'tazilah pasir di pantai tu, dia kata Mu'tazilah ni sesat. Dia kata Allah Ta'ala mengetahui pasir di pantai ini secara ijmal sahaja, secara borong, secara kasarnya Allah Ta'ala tahu ada pasir di pantai tu, katanya Mu'tazilah. Tetapi kata Mu'tazilah ni, jangan duk i'tiqad lah, fahaman Mu'tazilah ni sesat. Tetapi katanya puak Mu'tazilah, Allah Ta'ala tidak tahu secara butiran pasir tu banyak mana. Secara tafsil, ada berapa biji pasir di pantai tu, yang tu Allah Ta'ala tak tahu. Dia kata bukan lagu tu. Kalau lagu tu Tuhan cuma tahu setengah saja, setengah lagi Tuhan tak tahu, tu membawa kepada maksud lagu tu. Kita duk mengaji Allah Ta'ala tahu semua, jelas, terang, sama ada secara ijmal pasir tu Allah Ta'ala tahu, kata ada pasir tersebut, dan Allah Ta'ala juga tahu, mengetahui butiran pasir tu sebanyak mana, semua duduk dalam ilmu Allah belaka. Tu inkisyaf, tu maksud terang. Begitulah macam kita saat ni lah, zahir kita, batin kita, hak luaran kita, hak dalaman kita, Tuhan tahu tak? Tahu belaka. Kita duk berniat dalam hati kita nak buat itu, nak buat ini, Allah Ta'ala tahu. Hati kita duk cakap seorang-seorang, siapa tak dengar, siapa pun tak tahu. Tuhan tahu ke tak ni? Tahu. Tu maksud dia. Tahu tadi ni nyata saat ni atas barang yang ia dengan dia. Menyata saat ni ataupun nyata tadi, atas ni takluk pada kata menyata. Yang mana nyatalah, yang mana teranglah dengan sifat ilmu Allah tadi ni, oleh sekalian maklumat tadi ni, nyata tu atas barang yang ia maklum. Dhamir ia kembali kepada maklum tu. Ialah dengan dia, dengan barang. Barang tu kelakuan. Di atas kelakuan yang barang yang mana maklum tersebut, ialah ada barang tersebut dengan dia. Contoh kita kata perkara mustahil. Contohlah syarikul bari tadi kita sebut di awal tadi, yang menduai akan Allah, Tuhan yang selain daripada Allah. Adakah tak ada? Jawabnya tak ada. Itu mustahil. Perkara-perkara yang mustahil tentu tidak. Bukan dak, tidak. Mesti tidak, tentu tak ada, tentu dak. Tuhan ni hanya Allah sahaja. Anif. Barang yang ada pada perkataan Tuhan. Tuhan ni hanya Allah saja. Jadi Allah Ta'ala tahu. Ni nak bagi nampak maksud dia, barang yang ia dengan dia. Allah Ta'ala mengetahui, hanya dia sahaja Tuhan. Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya hanya Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, tak ada Tuhan yang selain daripada Allah.
Maknanya apa? Maknanya Allah mengetahui. Tuhan ni hanya Allah Ta'ala jua. Hanya Allah Ta'ala jua sahajalah Tuhan. Allah Ta'ala tahu perkara tu yang wajib. Tu wajib. Tuhan ni wajiblah, wajibal wujud. Mustahilnya Tuhan yang selain daripada Allah, tu mustahil. Di perkara mustahil itu apa yang Allah Ta'ala tahu? Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya tidak ada Tuhan yang selain daripada dia. Betul ya ada hakikat tu? Ni hakikat ni. Dia kata hakikat ni mutabiqul lil waqi' ni. Betul ya tak pada hakikat tak ada Tuhan selain daripada Allah? Betul, sungguh. Nak tolak apa? Nak tolak jahil murakkab. Nak ternafi Tuhan ni, ternafi Allah Ta'ala ni jahil, tak ada ilmu. Tak ada ilmu macam mana? Supaya kita, orang tanya kita, hang kenal dah lembu? Sebab dia buat misal selalu betul lah. Hang kenal dah lembu? Aku kenal lembu, dia kata. Lepas tu kita minta lah dia cerita lembu tu sifatnya lagu mana. Lembu tu haduk mengembek tu, dia kata. Hak kita tahunya lembu ni mengemboh. Mana ada lembu haduk bek-bek tu. Haduk mengembek tu kambing. Jadi ini yang orang panggil jahil. Dia tak tahu sebenarnya hakikat lembu. Tapi dia buat-buat tahu. Kan? Tapi dia buat-buat supaya dia tahu. Sebab kita tanya, hang tahu tak? Hang kenal tak lembu? Aku kenal, aku tahu lembu lagu mana. Padahal dia jahil. Padahal dia tak reti dalil dia tak reti dalil, dia jahil murakkab. Kan? Dia tukar hakikat. Dia tertukar hakikat. Bukan lembu, dia pergi kata lembu. Kan? Hak sebenarnya hak dia kata tu ialah kambing. Tapi dia pergi kata hak tu lembu. Ini ada ilmu dah orang panggil? Tak ada. Hang tak ada ilmu langsung. Jahil ni adamul ilmi bil maksud. Sama sekali tak ada pengetahuan. Hang tak reti langsung ke lembu ni sebenarnya lagu mana. Yang hang duk pergi kata mengembek tak sat ni. Bagi nampak tu dulu. Ni hakikat. Dia tak kenal hakikat. Jadi ilmu Allah ni seperti ilmu kita ni kah? Yang menerima jahil ni, daklah. Setiap perkara sama ada yang wajib, sama ada yang jaiz tadi ni, sama ada yang mustahil, ialah diketahui oleh Allah. Dan setiap perkara yang diketahui Allah, diketahui dengan benar, dengan sungguh hakikat yang ada terdapat pada perkara tersebut. Ni ilmu. Tu yang kata sifat pengetahui Allah. I'tiqadlah dalam hati kita. Ni kita duk mengaji ilmu. Sifat ma'ani yang ketiga yang wajib atas kita kena mengaku sungguh, tentu sungguh dalam hati kita, iaitu ilmu. Faham ibarat ni? Kita duk mengaji ni bukan senang juga sebenarnya. Satu-satu perkataan tu nak fahamkan maksud dia tu nah. Baik. Nyata yang tiada menerima lawan dengan satu jalan jua pun nyata sana. Tadi menyata itulah. Kita buh reti nyata, terang. Nyata jadi akan sebagai menyata. Kita buh nyata gitu. Orang ilmu nahunya jadi maf'ul mutlaq. Akan sebagai terang.
akan sebagai jelas, akan sebagai meliputi kesemuanya. Nyata yang tiada menerima lawan, yang tak terima lawan. Tak terima lawan ni macam mana? Kita duk belajar tajuk jahil tadi. Jahil tak ada ilmu langsung, kan? Lepas tu kita duk ngaji dulu 3 perkara tu. Syak, zon, waham. Yang ni menerima lawan ataupun i'tiqad yang yakin. I'tiqad yang yakin ni boleh menerima tak yakin tak tu lawan dia. Kan satu orang ni dia yakin Allah ialah ada, misalnya Tuhan ialah wujud. Allah pun tahu, kita pun tahu. Tapi adakah tahu ilmu Allah tu semacam lagu ilmu kita? Tak semacam. Tahu kita ni menerima lawan. Lagu mana? Baik, kita yakin. Yakin ni 100%. Yakin ni kita bahasa mudahnya jazam hati kita. Yakin 100% Allah Ta'ala ni ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Yakin tu. Tak ada ragu-ragu tu. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Bahasa kita reti yakin ni. Baik. Tetapi boleh tak menerima tidak yakin? Tu lawan kepada yakin ialah tak yakin. Ingat tu. Kan jawabnya boleh. Boleh. Kan mula dia memang yakin Allah lah Tuhan, Nabi Muhammad itulah Rasulullah. Yakin. Tiba-tiba pergi murtad boleh. Awak yang jadi murtad pula dah tu. Dia dah tak yakin dah. Itu kita menerima lawan. Apa yang dia tak yakin ni? Contohnya sebab telah diraguikan, telah pasal akidah dia tu telah ada keraguan. I'tiqadnya itu telah ada keraguan. Dia dah menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu ni ikutlah. Sama ada ragu-ragu tu kita panggil syak, atau ragu-ragu tu kita panggil zon, atau ragu-ragu tu kita panggil waham. Dalam bab akidah kufur iman. Dalam bab tajuk iman kufur iman, murtad lah orang panggil. Apa yang dia jadi ragu-ragu? Sebab dia telah diragu-ragukan oleh seorang. Dia yakin mulanya Allah tu Tuhan, tapi boleh menerima tak yakin tak? Boleh. Siapa-siapa pun boleh. Bila-bila masa dia boleh jadi tak ragu. Dia boleh jadi tak yakin. Datanglah seorang yang meraguikan dia. Dia kata, yakin ke Allah ni Tuhan? Oh, aku yakin, dia kata. Kan? Lepas tu kawan tu datangkan syubhat. Datangkan syubhat kepada dia, kekeliruan. Tujuannya nak buat dia supaya keluar daripada Islam lah. Si yang meragukan dia ni. Kan? Dia pergi jumpa mana-mana puak-puak kapiak mana pula ke. Kan? Puak kapiak tu duk tashkil dia, duk ajak dia masuk Kristian. Kalau betul Tuhan ada, awak hang susah. Aku tengok hang susah aja. Kami duk bagi kat hang duit sehari-sehari RM50, esok RM50. Tu dalil kata agama kami tu betul. Depa duk kufur tu kira dapat duit antara pasal dia. Kan? Golongan-golongan yang susah, yang miskin ni, orang Islam ni, dia diuji dengan kesusahan iman dia tu. Kan? Lepas tu mula percaya Islam itulah agama yang sebenarnya, Allah itulah Tuhan. Lama kelamaan dia goyang. Keyakinan dia mula kurang, mula tak ada.
Itu kata, boleh tak keyakinan kita ni menerima kurang ataupun menerima tidak yakin? Jawabnya boleh. Anytime, bila-bila tu, contoh masa saat kita nak mati esok tu, tu masa kritikal waktu tu lah kan. Kita orang yang beriman kemah ni, setan pun mai kan. Lalu syaitan datang, dia duk hasut kita ni supaya keluar daripada agama Islam, supaya menjadi syirik, supaya mengaku ada Tuhan selain daripada Allah, supaya mengaku yang sebenarnya Allah tu bukan Tuhan. Tu dia mai, dia hasut kita, dia goda kita macam-macam ni esok ni kan. Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah saja, yang iman dia boleh kekal sampai mati. Tapi boleh menerima tak kufur? Boleh menerima tak akidah dia yang yakin tadi akan tidak yakin? Tak yakin ikutlah, dia syak 50-50 ke? Dia zon ke? Atau dia waham ke? Semua tu orang panggil tak yakin dah tu. Jawabnya boleh. Ramai mana yang terbalik iman dia masa ketika nak mati esok kan. Awalnya ada iman, tapi masa nak mati esok tergugah, reboh. Yang tu lah kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala kan. Jadi ni ilmu kita, ni lah ilmu kita. Kita tahu Tuhan tu ada, tapi menerima berubah tak? Bila masa, bila boleh berubah kan. Tapi ilmu Allah, adakah lagu tu? Adakah seperti ilmu kita kan? Hak yakin menerima tak yakin tadi tu? Tak. Ilmu Allah Ta'ala tak menerima ubah. Allah Ta'ala tahu bahawasanya hanya Dia sahajalah Tuhan, dan pengetahuan tentang itu, maklumat berkenaan itu yang diketahui oleh Allah tak berubah. Hak itulah hakikat, hak itulah hak sebenarnya. Tu ilmu Allah. Boleh faham kan? Jadi perkataan tu ibarat dia tu nak faham elok sikit. Takut saya lagi tak faham maksud je. Tu yang dia cerita banyak tu. Baik. Yang tiada menerima lawan tadi dengan satu jalan, dengan satu cara jua pun tak terima lawan. Tak ada satu jalan pun ilmu Allah tu boleh berubah. Tu maksud dia. Pengetahuan Allah berkenaan tentang sesuatu tadi boleh berubah. Tak ada satu cara, tak ada satu jalan. Tapi ilmu kita, makhluk ni kan, bila-bila masa boleh berubah. Pengetahuan kita ni kan, ada kalanya yakin, saat lagi dia pergi terkalih, terbalik, boleh pergi jadi tak yakin pula dah kan. Contoh lagu ana sebut tadi, tu beza tu. Saat lagi pergi kata ilmu Allah semacam macam ilmu kita pula dak. Ilmu yang ada pada Allah tu ilmu yang qadim, azali. Kita makhluk saja. Ilmu yang ada pada kita ilmu yang bukan seperti ilmu Tuhan, ilmu baharu orang panggil kita ni. Baik, habis tang situ. Kemudian ni nak hurai lagi, nak cerita lagi. Takutnya saat lagi tak jelas, tak faham ke macam mana maksud musannif kata tadi. Dan keluar dengan yang menyatakan, yakni nyata tadi, keluar yang tu fa'il, oleh yang tiada menyatakan, yakni yang tidak nyata, yang tidak terang, yang tidak jelas. Jadi ada dah ilmu Allah Ta'ala ni yang tidak jelas, yang tak terang tak mana-mana, tak ada pada Tuhan. Tapi ilmu kita sungguh
Nah, pengetahuan kita makhluk yang baharu ni sungguh, nah, ialah ilmu kita ni memang menerima tak terang, tak jelas. Macam mana contohnya? Tengok musana bagi contoh. Misalnya seperti zon dan syak dan waham. Tadi sesuatu tu kita tahu tetapi dengan jalan zon. Faham? Tetapi dengan jalan zon. Zon ni kita kata berat balik, kita katalah 80%. Ringannya 20%. Dia tak sampai 100%. Nah, yakin baru kita kata 100%. Kalau zon tu kita katanya 80%. Kan? Nah, beratnya. Kalau kurangnya 20%. Tang 20% itu ada kurang lagi. Nah, baik. Contoh. Kita tahu Allah ni ialah Tuhan. Tapi kita tidak yakin. Tapi tahu kita tu tak sampai kepada 100%. Tahu tu setakat zon saja. Nah, tahu Allah ni ialah Tuhan ni setakat zon. Zon tu 80% je berat dalam hati kita kata Tuhan ni ialah Allah. Allah ni ialah Tuhan. Tapi dalam hati kita masih ada 20% lagi yang tak percaya Tuhan tu, Allah tu ialah Tuhan. Adakah itu dipanggil ilmu? Oh tidak. Nah, itulah ilmu kita. Sebab tu kita mengaji hak mula hari tu apa dia? Syaratnya nak bagi sah iman kita, i'tiqad kita mestilah jazam. Mestilah bulat 100% yakin. Kemah tak ada ragu-ragu apa dah. Jangan bagi ada zon, jangan bagi ada waham ke, jangan bagi ada syak ke, jangan. Kalau ada, awak panggil apa gitu? Kita mengaji hari itu, jawabnya kufur iman. Macam bila-bila masalah, kan? Kita yakin Allah ni Tuhan. Tiba-tiba satu masa yang lain, dia pergi jadi kurang keyakinan dah. Dia tak yakin dah Allah tu Tuhan. Kan? Dia percaya Allah tu Tuhan setakat 80% ya dalam hati dia. 20% lagi ada duk kata dalam hati dia, Tuhan ni bukan Allah ni bukan Tuhan. Duk ada lagi buah tu. Itu ilmu ke? Bukan ilmu lagi tu. Itu dia panggil zon. Hang tak yakin, i'tiqad hang tak yakin dengan Tuhan, dengan Allah. Jawabnya apa? Kufur. Jadi pengetahuan Allah tu seperti itu ke? Tak nyata tu orang panggil tu, tak jelas. Nah, ni orang yang yakin 100% ialah yang terang dalam mata hati dia tu. Seorang yang terang hati dia, yang jelas nampak hakikat bahawasanya Allah tu ialah Tuhan, tak ada ragu-ragu. Tu baru ilmu. Kan? Tu baru yakin. Kan? Selagi tak ada hak tu tak panggil yakin. Nah, tiba-tiba mai syak ke, zon ke, waham ke, serupa tak ni lah kita sebut tadi. Nah, bermakna hang tak tahu yang sebenarnya Tuhan tu ialah Allah. Hang duk ragu-ragu lagi. Ragu-ragu tu namanya zon atau syak atau zon atau waham tadi tu. Itulah lah. Nah, syak 50-50. Kalau kata syak 50 balik kata 50 balik kata dak. 50 dalam hati dia kata Allah tu Tuhan, 50% dari kata dalam hati dia tidak Tuhan. Waham beratlah, supalah berat belaka. Kan? Waham ni berat balik 80. Kata Allah tu bukan Tuhan. Ringan 20% yang tinggal dalam hati dia kata Allah tu ialah Tuhan. Kufur juga. Nah, maknanya hang tak kenal lagi Tuhan.
Kan? Hang tak jumpa lagi, hati hang tak terang, tak jelas nampak Allah tu ialah Tuhan kamu. Maka akibat dia kufur iman. Itu contoh. Dan banyak lagi lah perkara yang lain. Jadi ilmu Allah ni tanya kita kan. Dan nak fahamkan maksud nyata tadi, nyata, terang, jelas kan. Dan boleh menerima zon ke ilmu Allah, syak ke, waham ke? Jawabnya tak boleh terima. Tak dan tidak. Tentu terang, ihatah, meliputi seluruh maklumat tu dalam pengetahuan Allah. Itu je lah maksud dia. Jangan duk ragu-ragu perkara ni lah. Dan kita tahulah perbezaan kan antara kita dengan Tuhan. Ilmu kita setara mana kan? Ilmu Allah tu Tuhan kan, mana nak serupa macam kita. Baik, habis tang situ. Dan keluar dengan barang yang ia dengan dia oleh jahil murakkab. Hak tadi kita sebut kan, orang tanya lembu dia pi habaq. Apa dia pi habaq? Apa tadi ni? Kambing kan. Ni baik. Kata al-musannif, dan terkeluar dengan tadi ta'rif tadi dalam ta'rif sifat ilmu pengetahui Allah tadi tu. Dan tak masuk keluar ni tak masuk orang panggil. Dan keluar dengan kata barang yang ia maklum tadi, dengan dia, dengan barang tadi. Yang tadi kan nyata oleh ilmu Allah, akan oleh sekalian maklumat, nyata tu atas barang yang ia dengan dia tadi tu kan. Tak masuk dengan kata tu jahil murakkab. Maknanya macam kita lah, jahil murakkab ni tak nyata, tak terang, ataupun dia tak tahu hakikat sesuatu. Dia tak tahu akan hakikat sesuatu. Jahil, kita maklum dah erti dia, tak ada ilmu, tu jahil. Tak ada pengetahuan langsung, kosong, hampa, tu jahil kan. Ilmu tu dia tahu, dia erti, tu lawan dia. Murakkab ni dua lapis. Yang pertama, lapisan yang pertama, dia tak tahu. Dia tak tahu. Contoh tadilah yang anda sebut tadi, lembu. Lembu kan. Kita tanya dia, hang kenal tak lembu? Lembu ni lagu mana hakikat dia? Apa barang yang ada pada lembu hakikat dia ni? Kan? Baik. Orang yang kita tanya tu, sebetulnya dia pun tak tahu lembu tu macam mana. Tu lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama sebenarnya dia